Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini dalam satu lagi episod yang terbaru dalam Mana Suka Podcast. Tapi sebelum itu, jom kita layan the intro. Okay, so hari ni adalah episod yang keberapa pun dah saya tak ingat dah. Saya rasa episod yang ke-9 kalau tak silap saya. Dan hari ni kita nak bawa satu guest. Okay, satu guest yang saya rasa korang semua kenal. Tapi korang mungkin tak pernah nampak dia. Dan saya rasa semua orang tertunggu-tunggu cerita daripada dia. Dan tanpa buang masa, jom kita jemputkan dia ke dalam pentas. Pentas Mana Suka Podcast. Okay, silakan. Inilah orang dia. Tapi siapa dia? Kejap lagi kita suruh diintroduce diri dia. Apa khabar? Khabar baik. Kantor dah ni. Kantor dah. Aduh, yai. Okey, so mungkin boleh memperkenalkan diri pada semua yang tengah menonton sekarang ni. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Kak Katie. Nampak? Kak Katie. So inilah orang dia, Kak Katie. Yang dipaksa dan dicolik. Yang dipaksa dan dicolik. Dah dipaksa dan dicolik. Kan? Dan dibawa ke set. Alhamdulillah. The segment ke bukan? Betul lah tu. Aku salah cakap. Betul lah tu. Betul lah tu. Jadi Kak Katie, sebab all this while kita bersembang dengan Kak Katie on the phone, kan? But kenapa sekarang kira macam berjaya untuk Kak Katie terbuka hati lah untuk actually tunjukkan diri Kak Katie sebenarnya. Kan dah cakap terpaksa. Tak adalah. Secara kebetulan tak bisa sangat. So okay je. When you call tu, fikir-fikir macam tak ada fikir jauh sangat pun. Cakap, you tanya kan ada lagi cerita ke tak? So I said, okay ada lagi cerita yang tak sempat kita nak share before this. So, bolehlah share. Bolehlah, Alhamdulillah. So Kak Katie, sihat Alhamdulillah. So, Kak Katie, you kerja sebagai apa sebenarnya? Kerja sendiri sebenarnya. So, time tu banyak orang cakap tau, kalau kerja sendiri you boleh urus, you boleh cuit-cuit time kan. Tapi, I rasa sebab kerja sendiri kot. Jadi macam agak tight bila dia busy tu busy betul. Kalau tak busy tu macam sekarang relax kan. Macam sekarang lepak-lepak kan. Okey. So, Kak Katie, malam ni ada berapa banyak cerita yang Kak Katie nak ketengahkan lebih kurang? InsyaAllah ada 3 kot. 3 Kalau lebih pun tak apa. Kan? Kita tengok sebab je. Kita nak kering-kering tekak kan. Ada botol air kat sini kan. Tapi itulah sirap limau itulah sirap limau tak sampai. Kak Katie, one of the punya favourite drink is orang kata sirap limau ais kan. Tapi kita terlupa nak bawa kan. Aduh, minta maaf lah Kak Katie ya. Okey Kak Katie, jom kita dengarkan cerita Kak Katie yang pertama. Let's go. Okey, cerita ni sebenarnya dia related lah. My first and second story ni related. Okey. Dia jadi masa I was small, macam sekolah rendah macam tu lah. Dia tak jadi kat I. Tapi dia jadi di rumah yang I duduk. Okey. So back in the 80s. Dia orang macam 80s? Apa tu? Macam tu kan. Back in the 80s, masa ni as kalau korang yang dah pernah tengok cerita before, will know that ini anak askar. So, kita orang ni macam-macam base, macam-macam camp dah duduk. Yes. So, back in the 80s, kita orang duduk dekat TDM Sungai Besi. Okay. Yang sekarang dah tak ada tu kan. Yes. Okay. So, even in the 80s tu, camp tu dia memang camp lama. Dia memang, I rasa antara camp tua tertua, taklah tertua, tapi camp yang tua lah kat Malaysia. Camp yang lama lah. Yang lama. Okay. So, quarters dia, rumah-rumah dia, kebanyakannya memang, even masa kita orang masuk dulu in the 80s pun memang rumah lama-lama lah. Yang dah penuh sejarah sendiri, building-building pun memang dah penuh sejarah. So, ada satu zaman ni, masa tu, it was just me and then my first sister tu baru lahir lah, rasa baby lagi. So, rumah quarters ni, kalau orang pernah pergi rumah quarters kerajaan, rumah quarters besar tau. At least for the houses that kita orang dah pernah duduk ni, besar-besar lah rumah dia. So, kita orang semua tidur satu bilik. So, I macam baru sekolah rendah, lepas tu my sister baby. So, kita semua memang sumbat satu bilik lah, bilik my parents lah. Right. So, I rasa I dah tidur dah masa time-time macam ni. Macam normally dulu budak-budak dulu tidur awal kan daripada budak-budak sekarang. Kita dulu pukul 8, 9 dah mak dah suruh tidur. 8, 9 dah tidur lah.
Budak-budak zaman sekarang lagi 12 sekolah. baru dulu. Sekarang budak sekarang boleh tahan juga. Ha. So, I dah tidur. So, yang tinggal cuma my parents. So, my sister pun tidur. I pun dah tidur. Cerita ni, my dad cerita semula lah. My dad, backstory sikit lah. Dulu pun itu yang dia pernah cakap sikit. Dia orang yang... Dia tak nak entertain tau. Macam cerita-cerita, oh ada hantu kat sini, ada... dia tak nak entertain. Tapi dia tahu benda-benda ni wujud macam tu lah. So, satu hari tu, my mum tanya dekat my mum dah masuk bilik, lepas tu my dad masuk. After they switch off everything, lights off semua, dia pun masuk bilik. So my mum tanya kat my dad, nak tidur pun pakai wangi-wangi ni mimpi apa kan? Pakai perfume time nak tidur kan? Lepas tu my dad macam, mana dia pakai perfume nak tidur? Tidur gini lah, tak ada pun pakai perfume. Nak kata dia baru lepas mandi, dah lama dah dia mandi. So dia pun macam apa ni, tak ada pakai, dia tak mengaku lah, bukan tak mengaku, memang tak pakai perfume lah. Lepas tu dia pun macam okay lah, that's the end of the conversation. Lepas tu dia pun macam tidur. Tapi I rasa my dad macam tak sedap hati ke, dia macam rasa macam something strong ke, yang dia bangun. And then rumah tu kita orang rumah tu rumah apartment tau. Dia macam 3 tingkat. So every floor 2 rumah. So pintu ni dengan pintu ni bertemu. So rumah tu memanjang. You masuk tu hall dengan dapur, dengan dining area. Lepas tu all the bilik tu dia macam along corridor. Okay. So ada veranda semua, everything lah. So master bedroom is at the end of the corridor. Pasal satu lagi bilik. So daripada bilik master bedroom tu, dia jalan kat koridor tu makin kuat tau. Bau wangi tu macam makin kuat. Lepas tu dia sampai kat hujung tu, dia nak sampai kat hall. Dia sampai dekat hall, dia nampak ada lelaki duduk dekat kerusi. Tapi dia duduk aje. Lelaki nampak Melayu lah. Lepas tu my dad ni, sebabkan bapak dia memang cikgu silat. So dia tak tahu, askar jugalah kot. Dia macam berani sikit lah. Dia berani lah, dia tanya tau. Dia tanya, dia kata buat apa kat sini, macam tu tau. Something along that line lah. Macam kau buat apa kat sini. Dia tanya benda tu? Tanya benda tu. And benda tu cakap. Benda tu cakap, dia cakap simple je. Dia kata dia tak nak berada kat sini pun. Dia kata dia sepatutnya kat rumah sebelah. Tapi rumah sebelah tu neighbor baru kita orang Kristian. So dia kata dia tak tahu, dia kata dia tak boleh ke, dia tak selesa ke, tapi dia kata dia datang ke rumah ni sebab orang sebelah tu orang Kristian, macam tu tau. Lepas tu my dad kata dia cuma cakap ni je. Dia kata macam I don't care lah macam what is the situation. Tapi tak boleh berada kat sini lah sebab ni rumah kita, and then family duduk sini, ada ayah dan anak-anak whatever semua, so you cannot be here lah basically around that line. I pun exactly tak ingat lah exactly apa my dad cakap. So basically dia cakap macam tu je. Dia kata tak boleh, kau tak boleh ada kat sini. You have to go lah. So tolong jangan ganggu kita orang kat rumah, macam tu lah. Yes. And then the man tu didn't say anything lah. My dad kata dia just macam angguk-angguk macam tu. And then he walked off. Oh, benda tu keluar je? He walked off towards the door, but obviously tak buka pintu lah. Dia jalan macam tu lah? Jalan macam tu je lah. Tapi cara my dad cerita tu, sebab my dad ni bukannya jenis benda yang hari ni jadi, dia nak cerita hari ni. Dia macam, even kalau you ada apa-apa jadi hari ni, dia akan cerita balik macam 20 tahun depan tu kan. Lama lah. I tahu cerita ni pun masa dah besar. I see. Macam, cara dia cerita tu pun mungkin macam cara I cerita ni je macam straightforward macam tu kan. Tapi kira memori dia agak kuat jugalah kan kalau dah boleh. My dad muda lagi, baru 60 plus. Okay. So apa ni, dia cakap macam tu, you tak boleh, basically the gist of it is dia tak boleh berada kat sini. Kena keluar lah sebab ni bukan tempat you. So benda tu pun jalan keluar. And itu je, dia sekali tu je. Dia muncul tu sekali tu je. So sama ada, tapi secara kebetulan memang rumah sebelah tu neighbor baru kita orang non-Muslim lah. So macam betul ke apa dia cakap ni kan? Betul ke dia tak boleh pergi rumah sebelah sebab orang sebelah ni dah bukan orang Muslim ke benda kan? Tapi basically tu lah my dad cakap dia. Lepas tu dia pun tak datang lagi dah. Dia pun hilang lah. So antara benda yang jarang-jarang my dad nak cerita,
Tapi tu antara cerita yang I remember. Kalau dia cerita tu maknanya macam agak berat lah benda tu masa kejadian tu. Lepas tu benda kecil-kecil dia tak nak cerita pun. Dia buat tak tahulah. Tak tahu je. Tapi masa yang kata yang dia jumpa that particular man dekat hall tu, dia tak ada macam cakap figure dia, as in rupa dia macam mana, tak ada. Dia just kata it's just the man. Satu lelaki macam Melayu lah macam tu. Just like a normal human lah. Cuma dia kata the vibe yang dia dapat tu, kenapa dia boleh bercakap tu, I rasa sebab dia kata vibe yang dia dapat tu bukan a scary vibe tau. Vibe tu macam vibe ala-ala sedih-sedih sikit, macam dia sedih lah macam tu tau. Tu agaknya my dad pun macam terpanggil, because normally kalau macam I pun lah, macam my experiences, kalau kita nampak apa-apa tu dia macam sekejap je, macam bling-bling mata tu benda tu hilang whatever kan. Ini dia macam steadily ada dekat situ. So mungkin that is the reason kenapa my dad rasa macam boleh kot kalau aku halau macam tu kan, sebab kau ada je kat depan mata lah, macam tu kan. Okay, alright. So itu adalah cerita Kak Giti yang pertama. Kak Giti minum air dulu kan. Tengok tekap macam kering lebih kurang. Kan? Baju Ghostbuster Mana dapat baju ni? Baju ni lupa. I lupa I beli kat mana. Rasa dulu H&M kot. H&M? Ghostbuster. Dia ada, kan H&M selalu bawa keluar baju movie lah, band lah, whatever kan. Mentang-mentang malam ni cerita tu dia bagi baju Ghostbuster. Lawa baju dia. Okey, jom Kak Giti. Minum dulu. Kita dengarkan cerita Kak Giti yang kedua pula. Okey, cerita kedua ni secara kebetulan adalah di rumah yang sama. Tapi dekat camp Sungai Besi tu? Dekat camp and rumah yang sama. Okey. So, again, back in the 80s. Bila cerita back in the 80s macam, tuanya aku sekarang ni. Siapa yang tak lahir lagi, korang rugi. 80s tu gempak siul. 80s kids tu paling awesome lah, senang cerita. Paling 80s. Awesome Memang tak ada lah. Orang macam ni, paranormal belum ada lagi. Belum ada. Dia semua normal je. Kan? Dia tak ada paranormal. Betul. Aduh. So, rumah yang sama selepas kita orang pindah keluar. So selepas kita orang pindah keluar, the family yang masuk tinggal kat rumah tu is a family of this young Sarawakian punya family lah. Macam lepas tu macam baru kahwin, macam anak pun baru satu, husband and wife. So my dad was a pilot, this guy was a pilot tu lah. So pada zaman tu pula ada a few cases of TUDM punya plane crash. Okay. Masa tu this is a Caribou punya crash kot, kalau tak silap I. Zaman tu ada plane crash, ada Nuri crash. So this particular one is a airplane crash lah. Okay. So orang yang pindah ke dalam rumah kami tu was one of those people yang terkorban dalam crash tu. Okay. This Sarawakian guy. So diorang ni crash dalam hutan. Okay. So search and rescue for a few days, blah blah blah. And then diorang macam ni, diorang macam discover body parts pun macam tak complete kan, semua everything. So apa yang diorang dapat diorang kumpulkan. Lepas tu identify. Lepas tu baru bahagi-bahagi. Because bahagi-bahagi? Maksudnya macam badan you tak complete. Okay. So you need family members to identify which body parts. Dah cerita deep sangat dah ni. sebab tengah fikir macam bagi-bagi macam mana. Tak, you need your family members to identify. Say for example your family members recognize this hand belongs to you because ada cincin or whatever. See. Macam tu lah. So diorang kumpul-kumpul. Lepas tu tak sempurna lah. Dalam arti kata lain dia jasad-jasad yang tak sempurna. So a few days lah dia punya pencarian tu. Because dalam hutan kan. So cari tu pun a few days. Semua the whole process is a few days punya proses. So like all other cases macam ni, dia something yang menggemparkan kan. So banyak media, banyak family members turun daripada Sarawak, daripada whatever, kawan-kawan, family co-workers pun semua. We are always around lah to offer shoulder to cry on or pertolongan whatever lah macam tu kan. Okay, so ada satu kali ni
kita orang kat rumah tu. Sebab my mum baik juga dengan wife of the late guy tu lah. Yang Sarawakian tu lah. So, rasa tengah sembang-sembang, duduk macam sembang-sembang kat rumah tu, mak kepada mendiang tu cakap, dia kata dia risau sangat sebab 1-2 hari ni dia asyik mimpi, dia kata. Mimpikan mendiang lah. Anak dia. So okay. dia anak, masa ni diorang dah bagi tau. Dah macam dah bagi-bagilah the jasad semua everything. So mak dia keep on saying macam dia tak sedar hati sebab dia dah 2-3 hari mimpikan yang anak dia ni datang dalam mimpi, kata tangan dia tertinggal lagi dekat dalam hutan tu. Alamak. Lepas tu macam mana I nak cerita tanpa mengganggu sensitivity. So you boleh imagine lah, dia macam agak tricky So macam when you macam pergi in a kind of crash macam tu, you tak sure apa yang you left with, apa yang tinggal macam tu kan. So mak dia mimpi tahu 2-3 kali. Mak dia macam kuatlah mengatakan yang betul ni, anak dia datang cakap tangan dia masih kat dalam hutan semua everything. Ni dah hujung-hujung search and rescue lah. So my dad pun cerita, bagi tahu dekat diorang yang tim sana, cakap mak dia tim yang search and rescue team lah. Okay. So sebab dia masih buat keluar wreckage and stuff like that kan. So mak dia ni boleh bagi tahu tau kat mana. So as in pinpoint the location? Not the pinpoint location. Mak dia boleh gambarkan Okay. keadaan tu, macam pokok kat mana, benda macam mana, ada apa sekitar macam tu tau. So my dad relay balik lah, bagi balik information apa yang mak dia cakap tu. Macam it doesn't hurt lah pergi, if you guys are there, macam tolong carilah. Macam tu kan. Kok ada. And I think after 1 or 2 days, betul. Memang look at the gambaran lokasi yang mak dia bagi tu, memang ada. Memang ada tangan anak dia tu. Sebab anak dia tu datang dalam mimpi, mak dia macam merayulah cakap kat mak dia macam tolonglah dia. Ada tangan dia tertinggal. Macam tu. So, kalau nak cerita balik pun macam sedih sebenarnya. Terpegang mic. Macam sedih lah sebab you kenal kan. Lepas tu you can imagine perasaan seorang mak kan. Ya, betul. Anak you pergi dengan cara tu pun dah satu. And then anak you minta tolong lagi dekat you kan. Sampai ke sudah minta tolong dekat you. And mak punya insting tu betul. Mungkin mimpi-mimpi biasa-biasa ni mungkin you boleh cakap, oh mak dia rindu, oh mak dia teringat-teringat anak kan. Tapi in this particular case ni, dia macam dia jadi lagi sedih bila benda tu betul. Cari dan jumpa. Macam tu lah. Agak misteri juga ni kan. Tapi sebab dia datang dalam mimpi kan. Datang dalam mimpi dan kita pun tak tahu macam mana rupa dia dalam mimpi kan. Sama dia tak mak dia kata biasa je. Dia datang, dia datang sedih-sedih lah dekat mak dia kan. So itu yang mak dia repeatedly lah, macam 2-3 kali juga mak dia mimpi benda yang sama. Macam dia datang cakap kat mak dia, cakap macam ni kan. So tu yang mak dia macam terpanggil untuk cakap juga tu. Macam anak dia cakap macam ni kan. Macam betul ke macam ni. Sebab masa tu ada yang terbakar semua everything kan. So you dah tak boleh nak tahu. Of course lah, plane crash kot. So that's what happened lah. Dia actually jumpa. So orang TUDM dah jangan datang cari I please. Sebab ni cerita lama dulu. Orang TUDM jangan datang. Orang TUDM jangan ban dia segmen pula kan. Agak-agak tiba-tiba nama dia segmen kena flag by TUDM ke kan. Aku tahulah siapa punya angka. Maafkan saya. Dia more kepada cerita sedih lah. Yelah. Sebab pengalaman I membesar as anak TUDM tu, dia ada macam-macam. Even my dad pun pernah crash. So your dad pernah crash juga So dia macam dia cakap bila you berada as a family member, you berada dalam keadaan macam tu, at that point kan you berharap semua benda, apa saja yang boleh membantu you to get a little bit of closure ke, news ke, apa benda, you memang betul-betul perlukan berita. Basically, you just need that grip basically. Yes. Orang nak cakap kita macam tak boleh move on ke, orang nak cakap kita tak boleh
let go ke or whatever, you tak berada kat tempat tu with orang yang you kenal, family members you sendiri or neighbour you or whatever kan, dia macam dia rasa lah, dia rasa kan, rasa dia you memang bawa, you carry it the rest of your life lah, those kind of thing. Okay. Cerita kedua dia macam sedih dan misteri sikit. Dia tak seram lah. Dia tak seram. Dia tapi dia more pada misteri dan agak sedih jugalah. Sedih lah sebab mak kan. Yelah, kita wonder kita tak boleh imagine lah perasaan betul-betul. Family members betul-betul perasaan kan. mak dia macam mana kan, jumpa anak dia dalam mimpi dalam keadaan macam tu. I cuma bersyukur tu lah, nothing really serious. Pernah jadi to my own family, tapi we live through our extended family kan, macam tu kan. Betul-betul. Okey, alright, itu cerita Kak Katie yang kedua. Okey, Kak Katie, jom kita dengarkan cerita Kak Katie yang seterusnya. Cerita yang ketiga ni. Laju sangat ke cerita? Okey je. Okey je Macam biasa lah, macam dulu you cerita dalam telefon, macam tu lah dia. Siapa yang kata laju tu tak tahulah kan. Tapi so far okey Speed dia okey. Jangan risau kan. Kadang-kadang rasa macam dah nak habis macam tu. Tak, macam rasa orang faham ke cakap ni kan, macam laju je. Dia kalau nak bezakan Kak Katie dengan Kak Fah tu, Kak Fah tu lagi laju. Kan? Dia Singaporean memang laju. Dah tahu dah habis dah. Laju tak apa kot, asalkan orang faham. Kadang-kadang ini selalu orang komplain tak faham. Apa benda ni cakap kan? Macam cerita ni macam tiba-tiba flashback kan. Kalau korang tak tengok ni, korang tengok tu yang cerita rumah TTDI tu. Tiba-tiba iklan cerita sendiri. Iklan cerita sendiri tak tahan, betul. Ada satu komen tu, I nak tergelak. Sebenarnya bukan nak tergelak, memang betul-betul tergelak. Satu komen tu cakap, kan I keep on referring my uncle ni rumah, my uncle datang ambil kita orang whatever kan. Satu komen tu kelakar betul lah, tukang komen tu. Memang thank you lah sebab buat I gelak. Dia punya komen cakap, oh my uncle, ingatkan Michael. I don't remember who you are, but kalau you're watching this, thank you lah sebab buat I gelak dan membuatkan I sedar yang kadang-kadang I pelat. Macam tu. My uncle, bukan Michael. Lepas tu dia macam boleh komen lah. Dia cakap, oh my uncle, ingatkan Michael. So maknanya the whole story yang dia dengar Michael lah. Tak tahu which point dia baru dapat tangkap yang oh my uncle. Dia ingat Michael datang duduk. Nanti kita cari balik komen dia. Ada. Kita cari balik komen tu. I macam dia baca komen, I sendiri tergelak lah kat komen tu. Macam kelakar juga. Michael punya. My uncle jadinya Michael. Aduh, jahanam. Okey, Kak Katie. Cerita Kak Katie seterusnya. Okey. Cerita ni, dia macam tu lah. Korang sebenarnya kena tengok cerita lama-lama lagi. Ada 2 episod tu yang pengakap dengan rumah TTDI tu untuk tahu kenapa benda-benda jadilah. Okay, so I punya first personal and full on punya encounter memang rumah tu. Rumah TTDI tu? Rumah TTDI tu memang full on lah. Tu memang dia bagi lah. Dia nak bagi, dia memang bagi kan. Tapi lepas tu, dia jadi macam, I tak tahu, I tak nak percaya sangat. Tapi ada orang kata, oh sebab you dah pernah ada experience besar, so you jadi more sensitive. You know, you lagi macam senang. Lagi senang nak nampak. Nampak, senang whatever. Tak adalah nak cakap macam senang sangat nampak ke hijab terbuka ke. I don't think so lah. Cuma, selepas kejadian rumah TTDI tu, memang sedikit sensitif. Dia benda-benda yang you ternampak tu macam dah tak jarang-jarang. Dia datang selalu rapat-rapat jarang. Selalu. Kadang. Okay. Dia datang kira makin kerap lah. Ya, makin lawak kerap. 80-an juga lagi. Dia makin kerap. Makin kerap lah dia datang. Okay. Sampai zaman I kat ITM tu, kawan-kawan I yang rapat dengan I, semua tahu dan semua siap pesan. Kau nampak dekat kelas ke? Kau nampak masa tu kelas saya kat Menara. Menara ATM. Kejeng-kejeng. Tiba-tiba kan. Okay. So, kelas saya kat Menara. So, masa tu fakulti tak siap lagi pun. Fakulti ada ujung-ujung oleh fakulti. So, ada classes kat Menara. So, banyaklah benda-benda kat situ kan. So, kawan-kawan semua dah pesan. Kalau you nampak apa-apa ke benda tak payah cakap lah. Buat takut orang je. Kau diam-diam sendiri sudah. So, I pun dah terbiasa macam tu lah. Kalau macam nampak dengan kawan-kawan, buat tak tahu. So, terjadilah satu cerita ni.
pun macam ala-ala sedih-sedih syahdu sikit. Sorry lah kalau macam downer sikit untuk korang malam ni. So, terjadilah satu kejadian ni. Kita orang satu group ada presentation something like that lah. Tengah buat assignment lah basically. Kat rumah kawan I ni. Dia duduk flat dekat kat section 18. 18, 16 macam tu lah, tak ingat. Tapi dia flat yang dalam 4 tingkat. Okey, tahu kan? aku belakang ni je kot. Flat tu. This is 11. 16, 18 macam tu lah. Aku tak ingat dia punya belas-belas tu ke 19. Pandailah dia kat mana dia duduk masa tu kan. Okay. Lepas tu, malam tu kita orang buat assignment sampai lewat malam lah. So, kita orang semua macam tengah duduk bergelimpangan, buat kerja dekat hall yang tak berapa nak besar tu, pada 3-4 orang. Sampai lewat lah, buat 3-4 pagi tak tidur lagi, masing-masing tengah buat kerja. Lepas tu, I macam bangun daripada lantai tu, saya duduk kat lantai. Bangun daripada lantai tu, I nak pergi dapur, nak buat air, nak ambil air. So, balik-balik daripada dapur tu, macam elok I nak duduk balik tu. Sebab rumah dia tingkat 4. So, memang top floor, rumah tingkat 4. So, pakai kipas je. So, tingkat bilik semua terbuka. Tingkat nako tu kan. Semua tingkat terbuka, langsir terbuka nak bagi pengudaraan lah. So, masa I nak duduk balik tu, sekali I terpandang on my left side tu tingkap. I terpandang ada perempuan berdiri dekat tingkap luar tu. Tingkat 4 ni? Tingkat 4. Okey. Tapi ada perempuan. Tapi dia bukan macam macam tu ke tak. Dia macam statik je. Dia tegak je. Tegak je. Statik je. Lepas tu I macam, I ni pula jenis yang macam senang tergamam. Bukan geng suka, bukan geng menjerit, bukan geng panik, tapi geng frozen. Dia macam dalam apa dia, dia macam tu kan. So I macam tergamam. Lepas tu I macam, I duduk balik. Okey. I duduk. Lepas tu I macam duduk, kawan-kawan dah pesan ni. Kalau jadi apa-apa jangan cerita, diorang tak nak tahu. Lagi-lagi kalau dalam rumah macam ni, mesti diorang tak nak tahu. Sebab tak nak lari mana-mana. Ya, betul. So, I duduk. I diam je. Tapi, from dekat mana I duduk tu, ekor mata masih nampak. How far daripada tempat you duduk dengan tingkap tu? Berapa jauh? Alah, rumah tu tak besar, Fiz. Dia punya hall dia macam besar-besar sini je. So, kata kalau I duduk sini, okay, kata I'm you, tingkap tu dekat I. Alamak, dekat ni? Dekat. Memang nampak confirm lah. Lepas tu, you bayangkan, student kan bila dah duduk kat lantai, kertas bersepah-sepah. So, semua orang nak ada space kan. So, lagilah memang berselerak macam tu. Dekat, memang dekat. Sebab tu macam ekor mata tu masih nampak. Pasal I macam buat tak tahu je. Macam dalam hati macam tolonglah. I dah duduk tau, baru I tersedar yang macam rumah tingkat 4 kot. Agak-agak lah kan nak jual keropok ke apa benda malam-malam kan. Macam, So, I macam baru terfikir. Lepas tergamam duduk, baru terfikir yang macam, alamak, ni sudah tak betul. Siapalah pula kau kat luar tu kan. Tapi I macam diam je. Pasal macam konon-konon macam continue je buat kerja kan. So, kita orang pun buat kerja, teruskan buat kerja. About setengah jam lepas tu, tiba-tiba my friend ni, tuan rumah tu lah. My friend ni dapat phone call about pukul 4 lebih lah. Kita pun terkejut. 4 lebih pagi tu. 4 lebih pagi. Zaman ni ada phone dah lah. Zaman Nokia dulu tu kan. So macam dia dapat phone call, mak dia call. So mak dia cakap kira pagi as soon as possible get a bus balik kampung sebab makcik dia baru meninggal. Okey. So kita orang pun macam macam kesiannya kan, tapi kita pun tak apalah, kita siapkan whatever kita boleh siapkan. Kita pun tak boleh nak balik, masa tu baru 18-19 macam tu kan. Walaupun ada my friend ada kereta, tapi kita macam tak apa, kita stay je dulu. Pagi sebelum pergi kelas, kita hantar dia pergi bus station kan. Tak apalah, kita habiskan whatever kita boleh habiskan. So kita teman lah my friend tu malam tu, and siapkan kerja-kerja. Pagi tu kita orang hantar dia pergi bus station, dia pun balik kampung. So my friend tu pun I rasa balik kampung lama agak lah, dalam seminggu macam tu. So I tak cakap apa-apa, diam je. Dalam masa seminggu dia balik kampung tu, I tak ada cerita balik kat orang lain ke apa, tak ada. Buat tak tahu je sebab kawan I macam kesedihan kan makcik dia meninggal. So kita tak nak lah add on lagi. Cerita macam tiba-tiba macam setengah jam sebelum dapat panggilan tangan kita top up lah cerita dia kan. Macam tak sensitif pula kan. Macam tak sensitif pula. So tapi secara personally, I memang agak-agak dah ingat-ingat lupa dah cerita tu. Kira I
put it aside to one of those things lah, macam tu lah. Macam one of those things yang kadang-kadang I ternampak macam tu. Macam bygone, lupa macam tu. So I pun tak cakap apa-apa. Dia pun lepas seminggu tu dia datang balik ke kelas. Lepas tu 2-3 minggu lagi ni lah berlalu lah. So 2-3 minggu tu kita pun tak tanya dia lebih, terbiar je. Sebab makcik ni kuat rapat dengan dia. So dia betul-betul sedih lah. Kita ada iklan bunyi motor, guys. Kau nak makan tak? Aku ada mami. Kan jadi mukbang keruk ke ASMR keruk. Aku ada mami monster. Boleh lah. Rezeki jangan ditolak. Kan, nampak? Gitu. Itu. Ada iklan mami monster. Kan? Rancangan ni tak ditaja, guys. Apa motor bunyi, kita berhenti. Tapi kita buat bunyi. Ui, dia macam-macam dia bagi. Aku tak kerti makan benda tu . Apa sebab susah? Kopek je masuk dalam. Bukan. Dia jadi macam mengganggu rasa original mami tu. Okay. Itulah. Tak. Kan? Okay. So, kita pun tak ada dah cakap apa-apa sebab kesianlah kat dia, kawan kita kan. Macam kurang sensitif lah kalau kau nak bercerita pun. So, macam nak menyebuk je, nak top up cerita dia kan. So, kita pun tak ada, kita tak address lah basically. Kita biar dia, kita pun, dia balik pada kampung pun kita tak tanya dia lebih-lebih. So, kita biar dululah. Sampailah, I think, 2-3 minggu lepas tu, dia cerita sendiri. Dia buka cerita sendiri pasal dia balik kampung, macam mana relationship dia dengan aunty dia. So apparently macam dia rapat dengan makcik dia ni, bla bla bla. So dia sedih sebab aunty dia ni tak kahwin. So dia memang rapat lah sebab adik-beradik my friend ni pun macam 2 orang. So mak dia dengan aunty dia tu duduk dekat-dekat, and towards the end tu aunty dia tu memang duduk dijaga oleh mak dia. Aunty dia sakit. Oh, aunty dia yang meninggal tu sakit. Alright. So lagi rapat lah. So for berbulan-bulan lah aunty dia tu sakit. So aunty tu memang mak dia jaga. So dia macam betul-betul sedih lah. Aunty dia dah tak ada. So daripada cerita tu kita pun macam tanya macam sakit apa, bla bla bla. So I pun tak ingat lah sakit apa semua everything. Tiba-tiba my friend ni macam, probably sebab kita rapat kan. So dia macam trust us enough to cerita that aunty dia lama sakit tapi macam ni, macam family dia rasa macam dia tak boleh nak pergi macam tu. Dia macam susah. Dia susah nak pergi. Susah Keluar nak masuk hospital, semua, doktor pun dah cakap there's nothing much they can do. Whatever dah bawa balik rumah semua pun dia sampai kurus macam tu, macam dah tak bermaya semua everything kan. Tapi dia susah nak pergi. Dia orang sebenarnya as a family dia orang kesian kat dia lah. Kan? Kena macam terseksa lah macam tu kan. Rancangan ASMR. Mami. Memang nak kena kunyah betul kan, tersedak kan aku kan. Lepas tu dia cerita that part. Dia kata dia orang macam nampak aunty dia macam susah nak tinggalkan dia orang. And then dia cakap dia orang recently found out that wallahualam tapi aunty dia ada belaan lah macam tu lah. So tak tahulah, dia tak I tak ingat sama ada I tak tahu ataupun my friend tak cerita whether benda tu aunty dia punya ke, orang hantar kat aunty dia ke, tu wallahualam. I tak tahu. Cuma dia kata ada benda pada aunty dia tu. So the moment dia cakap macam tu, and dia kata aunty dia tu macam susah sebab apparently benda tu macam nak pergi dekat mak dia tak nak, macam dah kira belaan ni lah. Belaan ni nak pergi mencari-cari lah. Okey. Tiba-tiba baru teringat malam tu. Sebab like I said tadi, I don't think about it too much lah kan. Sebab I thought it was just macam benda in passing kan. Lepas tu dia macam, bila dia cerita that part, I baru macam, boleh tak you cerita aunty you tu rupa macam mana? I tak cerita kat dia dulu. First I cakap kat dia just, boleh tak you describe aunty you macam mana? Or you do have a picture macam tu kan. So happen that dia describe and then dalam wallet dia ada gambar aunty dia. Oh, dalam wallet dia? Gambar dia dengan aunty dia. Gambar dia dengan aunty dia. Okey, dia simpan lah. Dia simpan lah. Right. So dia tunjuk kat I. Dia tunjuk memang itulah yang I nampak kat tingkap tu. Maknanya
Yang 2 tingkap, yang tingkap 4 tu is basically dia punya aunty lah. Yang you nampak tu. Aunty dia ke, bukan aunty dia ke, itu I tak tahu. Tak sempat nak berkenalan. Tapi itulah the image yang dia tunjuk tu lah. Right. Rupa aunty dia. So, I macam, oh crap, macam tu kan. Macam mana ni kan? Macam mana nak bagi tahu dia? Macam nak cakap ni? Nak cakap ke, tak nak cakap ke kan? Lepas tu I macam, okey lah macam ni. Tapi dalam hati I dah macam, kena bagi tahu ni. Kena bagi tahu ni. Kena bagi tahu. Confirm kena bagi tahu. Takkan nak duduk diam. Pasal I pun cakap elok-elok. I cakap kan, actually about setengah jam sebelum that phone call, you ingat tak? Macam at that masa you dapat phone call tu, kita semua ada dekat rumah you cakap tu kan. Lepas dia kata dia ingat sebab dia ingat that phone call she wasn't alone. So she remembers that kita orang semua ada dengan dia. So, I cakap, sebenarnya, I cakap ada satu part tu, I bangun ambil air. So, cerita lah, I ambil air. Lepas masa I duduk balik, I nampak something that looks like arwah outside of your window, kat luar. Kat luar tingkat hall you tu. Lepas tu, my friends tak nangis tau. So, I pun macam, I rasa bersalah lah pula bagi tahu kat dia kan. So, I cakap lah, sorry, sebenarnya I cakap, I tak terfikir pun you get this far. Sebenarnya I tak terfikir pun yang macam, ada kena-mengena. Even on that day itself pun, masa hari kejadian tu pun, lepas kejadian, I nampak, lepas tu, lebih kurang setengah jam tu, she got the phone call tu, I tak connect pun, tak ada pun macam ni. Cuma hari tu, masa dia cerita tu, yang I terfikir macam macam je cerita ni kan. So tu I cakap dia, I tak adalah macam speculate ke before this, macam adakah ini tak ada. Tak ada pun sebab like I said, I tak macam fikir too much about it pun. So bila dia cerita, lepas tu I tengok gambar, so I beritahu kat dia, lepas tu dia nangis, lepas tu kita orang semua pun nangis. So I cakap dia sorry for telling you this story lah, I cakap sorry lah. Tapi dia kata tak apalah, it's one of those things yang dia kata kalau kat orang lain mungkin dia tak cerita lah, dia segan kan. Tapi memang benda ni ada lah dalam family dia. Tapi I tak tahu what happened. Diorang they got rid of it ke apa benda tu I tak tahu. Cuma cerita berhenti sampai situ lah. So I pun macam benda betul benda-benda macam ni. Kan kita selalu dengar orang cerita macam Saka. tak boleh nak pergi sebab ada ni kan. It happened. Pada hari itu memang betul-betul jadi. So basically benda yang dekat luar tingkap tu is actually dia punya saka lah. Yang nak mencari orang yang untuk jaga. Ui, meremang. Dia pula silap datang time orang ada Simon. So basically benda tu datang and basically mungkin dia nakkan anak buah dia ni lah. Mungkin. Untuk anak buah dia take over lah. Probably kan. Either that or kalau you macam husnuzon sikit lah. Sikit je. Ni macam adakah aunty dia saying goodbye? I pun tak tahu nak fikir masa tu. So I tak tahu mana yang betul atau tak. So, kita tak tahu kan. Tapi I choose to go the sentimental route lah. Okay, if you would like to go for the sentimental route, aunty dia nak say goodbye. Kenapa aunty dia tak munculkan diri dia dekat depan anak buah dia? Itulah sebab kita orang tengah buat assignment ramai. Kan? Out of all people, you yang nampak. You bukan anak buah dia pun. Exactly. Kan? Nak cakap goodbye kat you pun buat apa? Exactly lah. Betul kan? Itu lah. No. I'm taking a different route. I'm saying that, probably itu adalah saka yang mencari tuan baru. Mungkin. Sebab anak buah dia pun cakap. Yang mak dia pun tak nak take over. Kan? Semua orang tak nak? Semua orang tak nak. So basically that thing is wandering around lah. Tu cari siapa pelapis dia, siapa yang... tapi meremang siut macam tu. Seram lah itu. Dia macam... Dia sebab dia bukan... Dia cerita tu, benda tu jadi. Lepas tu 3-4 minggu lepas tu I terpaksa relive balik that whole experience. Masa jadi tu dah satu hal. Lepas tu tiba-tiba baru dapat cerita yang besar dia pula satu hal 3-4 minggu lepas tu kan. So dia jadi macam every time kita orang pergi rumah dia tu kita macam ada macam seram-seram sikit. Tapi tak ada dah apa-apa lah. Itu je, satu tu je pun. And my friend memang duduk rumah tu forever sampai dia grad pun. Tak ada apa pun. Dekat Shah Alam yang belakang ni lah. Cik 18 belakang ni. Sini ke situ? Aku tak ingat. Rasanya macam belas sana kan? Cross Federal Highway. Ini 11 lah. Jadi cross Federal Highway sana. Sampai around there.
Macam tu lah. Okey. So itu cerita Kak Iti yang ketiga ha. Ada lagi cerita? Recent experience? Recent tak ada. Okay. Lepas tu hari tu secara kebetulan I tak ingat whether I tengok channel you ke, channel orang lain ke, tapi ada orang kaitkan dia punya penampakan dengan sakit tulang. Okay. Dia kata ada satu orang ni lah yang share cerita, tapi I tak ingat whether it's your channel or Casey's channel, sebab you dengan Casey je I tengok. Shout out Casey. Jujur betul. Kan? Dua channel je I tengok. So kalau bukan your channel, might be Casey's lah. So ada orang cerita ni, dia pernah hijab dia terbuka. Sepanjang hijab dia terbuka tu, dia selalu sakit tulang. Okay. Which leads me to this experience yang jadi dekat I sepanjang I umur 17, 18 sampai 20-an, yang doktor tak boleh pinpoint kenapa I sakit tulang. Sakit tulang to a point yang hari-hari best friend I adalah minyak panas dengan bandage. Dia kan akan attack different joint tau. Mula-mula dia orang ingat junior osteoporosis lah, apa benda lah, tak cukup kalsium lah, benda semua. Tak ada. Dia datang masa zaman tu, lepas tu dia pergi pun macam tu je. Lepas a few years tu hilang macam tu je. Okay. Kalau budak-budak dia ada growing pains. I rasa I dah cukup grow dah. I dah tak perlu lagi dah ada growing pains. So definitely bukan growing pains lah. Tapi I setiap malam akan sakit tulang tau. Yang to a point yang tak boleh gerak. Oh, itu yang melampau. Macam kalau you sakit dekat pergelangan kaki, you akan macam bubur minyak panas, lepas tu bandage, lepas tu macam kaki macam adik tak boleh gerak, tolong sakit kaki macam tu. Kalau kena kat pergelangan tangan, you macam dah bandage dan minyak panas, you letak kat atas bantal tinggi sikit tu. Lepas tu tak boleh gerak lah tangan tu. Sakit sampai you tertidur sampai besok pagi. Tapi pagi tak sakit. Kau sakit malam je. Tapi I tak pernah, I cuma pernah pergi hospital je lah. Sebab my mum pun macam pelik. Kau ni apa benda? Malam kau sakit, siang kau tak sakit. Kau sakit tulang sebab kau tak cukup minum susu ke? Kau sakit tulang sebab kau memang sakit tulang ke? Apa benda kan? Tak ada. Ada dua je. Ada dua kali je. Doktor kata mungkin my body is not taking in enough calcium ke? Tapi macam, dia macam symptoms macam pelik-pelik lah. Macam tak kena dengan diagnostik yang dia nak buat. Macam tu lah basically. So, dia datang dan dia pergi. Sama time dengan di mana I stop nampak everything. So basically masa dia datang tu, as in masa the years yang you cakap you sakit tulang ni is the years yang you boleh nampak. Sensitif sikit. And then macam biasa, sebagai seorang yang gini je, I tak buat connection tu. I tak pernah tahu pun sebab tak pernah dengar cerita orang lain kan. Sampai that day yang I dengar that particular story from another person. Saya macam cakap dengan my husband, dulu ingat tak pernah cerita kat you, I punya sakit tulang, kalau kena sakit tulang tu macam rendered useless habis. Apa pun tak boleh buat. Ada sponsor makanan lagi lah. Mak, ni makanan apa ni? Yahoo! Perform betul ni. Dia ada sirap limau. Nah, sirap selepas limau. Cerita habis cerita 3. TO kosong cantik. Terima kasih. Daripada mana? Production manager, terima kasih. Kita ada production manager kita hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Meja kena kasih clear. Aku dah tak nak pakai buku dah. Bakarlah air. Seduk air rasa buku. Alamak, baik, babe. Baik, mantap. Ni macam kena sambung cerita lagi 18 cerita. Bagus. Nak bagi habis price. Bagus. Sambung lagi. Okey, betul. Dia macam ni lah. Dia macam tu lah. Macam kau bayangkan, kita dah 40 lebih. Cerita ni masa 20 lebih. So 20 tahun, I tak buat that connection tau. Tapi I'm not saying betul lah. I'm not trying to make statement yang macam, zaman I sakit tulang tu, inilah betul lah, inilah sebab. Tak. I'm just saying that kadang-kadang benda-benda yang macam, panas. Itulah. Apa ni, kadang-kadang benda yang jadi dalam hidup kau tak sedar pun zaman tu. Kau sedar like, esok lusa tulatnya kan. Itu antara benda pelik yang ada persamaan dengan the time frame tu, period of time yang sakit tulang and nampak tu gradually hilang. Sakit tulang tu sampai hari ni aku lagi tua, patutnya lagi sakit tulang. Aku bukan memuda. Faham tak? Patutnya. And then dia ada dua possibility je. Kau sakit tulang masa kau budak kecil ataupun kau sakit tulang masa kau tua.
kenapa masa aku belia? Masa kau beli aku. Aku tak sports person pun. Masa kesatria apa maki-maki kan. Bukan sports person pun. Ada macam muscle injury ke, tak ada. Tapi that time je. I don't know. It's something I think worth researching about lah. Kalau ada correlation between orang yang physically rasa sakit tulang. Ya, maybe ada lah kot correlation dia kot. Mantap tu sekali buat. Salah buat ni tak lepas. Dia selalu kalau cawan-cawan macam ni is ada gini ataupun cawan T-Life. Yang kau tu cucuk cucuk lepas tu tak tembus kan, menyampah. Lepas tu end up kau koyakkan pakai gunting je. Betul. Tak kau gigit tepi dia ni. Rumah yang Titi Dai Jaya tu masih ada ke? Apa tak ada? Yang sagi kan balik rumah tu. Jadi nak balik masa? Kalau mak aku kalau aku pergi lah. Masih lagi gangguan esok? Not that kita orang nampak lah. Now anak-anak my sister lah. Dengan benda yang sama juga? Alah, budak-budak ni kadang-kadang kau kena tapis juga dia cakap apa. Kadang sebab dia malas nak naik atas, mak dia suruh dia ambil barang, dia tak nak naik, dia cakap ada hantu. Memang tak ada apa pun. Budak-budak. So kau kena tapis. Adakah ia benar ataupun kau ni sebenarnya kau nak ngelak ni, kau tak nak naik macam tu je. Tapi other than that, as adults tak nampak apa-apa. Itu antara cerita yang paling seram lah. Because I think you featured in the segment punya podcast probably masa mula-mula lah segmen nak buat podcast kan. Dan you were one of the first caller. Dan dia keluar pula cerita pasal hantu raya. Hantu raya, was it hantu raya? Gondorowo I think something. So. Kan? Dekat Titi Dai Jaya tu, that was quite scary lah. Korang kena tengok. Saya akan tinggalkan link kat bawah. So, my uncle tau, bukan Michael. Ingat tu. Kalau kau rasa dengan Michael, that's my uncle. My uncle. Okay. So basically itu antara cerita yang pertama lah kat GT Chef. Sedap pula dia. Sedap kan? Ada cerita tak? Tapi cerita pendek lah. Dia bukan cerita full pun. Dia macam cerita gitu-gitu je. Sorry. TTDI tu punyalah legend dulu zaman 90-an. Dia Titi Dai Jaya ni? Punya legend zaman tu. Masa kita orang macam tunggu result macam tu. Dia ada geng budak jahat tau yang suka malam-malam keluar main basikal. Okay. Macam budak-budak sebaya aku lah. Sebaya lah. I was sekolah dekat PJ. Tapi baik je budak-budak taman kan. So macam kita orang akan main basikal malam-malam macam lepas hijab macam tu. Menjeling kan. Kacau. Korang kalau bawa motor boleh tak macam bising sangat? Tiba-tiba Karen kan. Okay. Kita nak basikal malam-malam. Akan lalu dekat lorong-lorong between rumah tu. And ada satu particular playground. I don't want to say lah. I don't want to say where. Because kalau based on the comments pun, korang ramai je yang ada orang TTDI tengok video ni kan. So, ada satu taman tu. Taman permainan. Punyalah banyak playground dalam TTDI Jaya tu. Satu playground je yang malam-malam mesti ada benda bergerak. Kalau tak jongkak-jongkik dia bergerak. Buayan dia bergerak. Yang obviously yang tak ada orang lah. Ini taman permainan yang belakang Syal tu ke? Is it belakang Syal? Bukan. Dia belakang Syal ada taman permainan meh? Ingat ada. Oh, bukan depan Shell. Dia rumah apartmen tu. Bukan itu. Bukan dia rumah-rumah lah, rumah teres. Rumah teres. Okey. Ada satu playground tu memang notorious gila. Kita orang kalau boleh buat basikal janganlah. Tapi ada satu kawan tu duduk lorong tu. So kadang macam kita pergi rumah dia, tapi kalau boleh tak nak lalu lah kat tepi playground tu malam-malam. Sebab kalau 5 kali you lalu, 3 kali mesti nampak ada buayan gerak lah, jongkak-jongkik bergerak. Tapi tak boleh nampak apa-apa pun. Nampak dia bergerak je lah. And biasa yang dia satu je gerak. Tak ada angin, tak ada ribut. Macam tu kan. Memang satu taman, ada satu playground macam tu. Yang semua orang tahu. Dia memang, kalau budak-budak main, sebelum maghrib balik lah macam tu kan. Until today ke? Benda tu? Asal kot. Alah, lama dah tak bersukan naik basikal. So tak tahu. Satu lagi cerita tiba-tiba teringat. Apa tu? Satu lagi. Last. Boleh boleh. Banyak lagi masuk. Jaya tau. Dulu saya kerja. Dulu masa dia macam recharge kau kan bila dapat makan ni. Tiba-tiba macam banyak pula idea nak keluar cerita baru kan. Tak, sebab cerita kebanyakannya pendek. Tak tahu dah 18. Tak tahu lah berapa cerita dah. 6 cerita. Producer pun dah tanya dah berapa cerita dah. Tak tahu. Dah overrun. Okay, last lah.
cerita pendek. So kadang nak cerita bila call ke apa kan rasa macam alah tak worth it of a phone call lah. Sebab terlalu pendek kan. Tapi satu malam ni balik kerja. Dulu I kerja agensi. So biasa balik pukul 3-4 pagi. Yep. My neighbour depan I is this uncle. Dulu orang TUDM juga. So dia baik dengan kita orang. Okay. So uncle ni lepas dia pencen, dia kerja security guard. So dah biasa keluar very odd hours, macam tengah malam keluar, or kerja petang balik tengah malam macam tu kan. So dia pernah cerita tau, yang macam like dia pernah terserempak dengan benda pelik-pelik lah kat area dia tu, dekat area dia taman perumahan tu lah, taman TDI tu, TDI Jaya tu. Sampailah satu hari ni, I balik kerja, I bawa klisa masa tu, and I kena buka pagar, kena turun pada kereta, buka pagar, masukkan kereta ke dalam, tutup pagar balik. Okay. So that night, it was about 3-4 pagi. Oh my god, mic ni pick up ke? I tersendawa. Kalau tak pick up pun sekarang korang semua tahu. Dia boleh tanya mikrofon tu pick up ke tak, dia sendawa. Kejap lagi kita tengok. My god, teruknya perangai. Kata kan? Sorry. So anyway. So pukul 3-4 pagi tu, Okay. I kena turun kereta, buka gate. Lepas tu, as I entered that lorong, slow-slow nak sampai ke depan rumah, tiba-tiba daripada dalam kereta, I nampak kaki. Kaki kat mana? Kau imagine ni rumah lorong kan? Lorong rumah. Okay. Kaki tu macam gini lah. Langkah rumah. Apa benda ni? Nampak kaki je. Kaki dua macam ni. Langkah rumah. Kau rasa aku keluar kereta ke? Aku tak keluar kereta, duduk sejak setengah jam. Dia macam, okay, ni rumah. I was coming to the rumah macam ni, so I have to go like this kan. So I tengah jalan macam ni. So ni semua rumah ni. Sana pun lorong rumah, semua macam ni. So as my car masuk kat lorong tu, belum turn depan porch. So I nampak dia crossing macam tu. Tapi crossing away tau, sebab away. So dia macam from right side, cross. And I was like, again lah, froze. Duduk je kat dalam kereta. Nak buat apa ni? Takkan nak buka gate. Panjang lagi cerita ni. Buka gate, masuk kereta, masuk rumah. Tak payah duduk lah dalam kereta. So I stay in the car sampai dia dah cross all the lorong and sayup-sayup, baru I tak buka gate. I park tepi, masuk rumah, calor lah. Lagi mau tunggu ke? Tak ada tunggulah. Saya parking luar lah. Itu malam. So masuk rumah. Dia diam lah. Itulah. Benda apa tak tahu? Orang kata tu galah. Macam tu lah. Dia boleh cross rumah tu. Tinggi kat. Slim gila kaki dia. Ada bulu? Ada. Kita ni main-main Orang tengah cerita nanti gua lah. Kau tanya aku jawab lah. Cerita seram-seram tanya ada bulu kaki ke tak Ada rasanya. Walaupun ni macam sama-sama rasanya dia. Tak tahu. Kau tak ada, sorry lah. Body shame you. Sorry yang tu galah. Okay Kak Kiti. Thank you so much Kak Kiti sebab sudi untuk menceritakan, you know. It's a very good night today. Cerita seram. Tapi dalam tu ada kelakar-kelakar juga kan. Dengan budak-budak rempit lagi. Okay, so sebelum kita end up kita punya, ataupun kita wrap up kita punya, sedap lah ayam ni, kita punya podcast malam ni, Kak kita ada apa-apa pesanan tak untuk penonton yang sedang menonton ni? Macam biasa lah, tak ada pesanan apa pun. Korang dah besar, pandai-pandai jaga diri sendiri. Gelak. Producer pun gelak. Mana? Tak ada apa-apa pesanan. Korang semua lagi hebat kot. Korang macam cerita korang lagi gempak. Kan? Cerita I banyak. Itulah. Yang penting kita akan froze kejap. Lepas tu kita macam real ke tak real ni macam tu kan. Tapi korang kalau jumpa apa-apa, itulah. Korang hantarlah cerita kat ada segmen. Nanti aku boleh ceritakan balik Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, yai. Ui, sedap ayam dia. Sedap. Nak rasa?